Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada para hadirin dan panel jemputan yang sudi bersama kita pada hari ini. Saya Siti Nur Ashikir bersama dua lagi kawan saya iaitu Khadijah Alia dan Nuruddina Dania merupakan pengacara majlis pada hari ini. Kita akan mengupas berkaitan dengan vandalisme dalam kalangan pelajar atau pelajar di sekolah. Sebelum kita mengupas lebih lanjut mengetahui tajuk pada hari ini, saya mempersilakan terlebih dahulu Puan Maizatul yang merupakan panel jemputan kita pada hari ini untuk memperkenalkan diri. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Saya mempersilakan Puan Maizatul. Assalamualaikum. Boleh dengar? Dengar. Tak dengar juga? Dengar dah. Dengar. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput cikgu untuk menjadi panel untuk temu ramah pada tengah hari inilah. Jadi cikgu perkenalkan diri. Nama Nur Maizatul Akmal binti Hanafiah. Saya merupakan guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa di SMK Cukai Kemaman. Latar belakang pendidikan saya pemegang sarjana kaunseling dalam pengkhususan penyalahgunaan dadah. Dan ijazah pertama saya ialah ijazah Bachelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling daripada UPM. Mempunyai pengalaman sebagai guru bimbingan dan kaunseling selama lebih kurang dalam 14 tahun. Jadi itu saja seberingkas daripada saya. Terima kasih atas perkenalan diri sebentar tadi. Okey, baik, sekarang kita mulakan sesi soal jawab yang akan diajukan oleh saudari Khadijah Alia dan Nuruddina Dania. Saya mempersilakan Dina. Soalan pertama, apakah bentuk perbuatan vandalisme yang sering berlaku di kawasan sekolah? Okey. Terima kasih. Okey, kalau bila kita sebut vandalism atau vandalisme, dia adalah satu bentuk perilaku membinasakan harta benda awam. Jadi bila di sekolah peralatan atau benda-benda yang berada di sekolah merupakan harta awam lah. Dan biasanya kalau di sekolah, bila kita sebut perkara-perkara vandalism yang dilakukan oleh pelajar ialah seperti menconteng dinding, menconteng kerusi, menconteng meja, ataupun mereka merosakkan peralatan-peralatan yang ada di sekitar kawasan sekolah seperti merosakkan kipas, merosakkan kerusi, mematahkan kerusi, meja dan juga kadang-kadang mereka merosakkan tandas. Itu antara perkara-perkara atau aktiviti-aktiviti vandalism yang sering dilakukan oleh pelajar di sekolah lah. Itu antara beberapa perkara yang boleh dikaitkan vandalism di sekolah. Okey, soalan yang kedua. Ya. Cikgu tak dengar. Tak dengar. Khadijah. Guru terhadap pelajar lakukan vandalism di sekolah. Tak, cikgu tak jelas, tak berapa jelas. Boleh ulang balik soalan? Guru Alasan murid melakukan vandalism.
tak jelas. Dina boleh bacakan? Apakah punca yang menyebabkan vandalisme berlaku dalam kalangan pelajar? Okey. Apakah punca berlakunya vandalism di kalangan pelajar di sekolah? Okey. Biasanya vandalism ni berlaku di sekolah bukan berlaku secara individu. Okey. Biasanya mereka ini melakukan aktiviti-aktiviti vandalism ini secara berkumpulan. Jadi kebanyakan daripada mereka mereka sengaja, aktiviti vandalism ini mereka sengaja buat untuk keseronokan ataupun mereka sekadar melepaskan geram. Contohnya mereka berada di sesuatu tempat atau di sesuatu lorong, kemudian mereka rasa mereka nak menconteng. Mereka terus ambil pen atau marker, cat yang mereka ada, mereka menconteng di kawasan-kawasan itu semata-mata untuk mereka melepaskan rasa keseronokan, rasa geram mereka terhadap individu-individu tertentu. Kadang-kadang mereka menulis kata-kata kesat kepada mereka-mereka yang mereka rasa tidak selesa atau seronok. Itu antara perkara-perkara yang berlaku di kalangan pelajar di sekolah bila kita kaitkan dengan aktiviti vandalism. Okey. Soalan yang seterusnya tu, apakah tindakan guru terhadap pelajar yang melakukan vandalism di sekolah? Okey. Kesalahan vandalism ni adalah merupakan satu kesalahan berat kalau di sekolah. Pelajar boleh dikenakan hukuman ataupun mereka boleh dikenakan tindakan tata tertib lah di sekolah, sama ada mereka akan diberi amaran, mereka akan dirotan, ataupun kalau tingkah laku itu berterusan setelah diberikan amaran, setelah dirotan mereka masih lagi melakukan tindakan yang sama, maka mereka akan digantung sekolah. Jadi itu antara prosedur yang berlaku di sekolah terhadap pelajar yang melakukan vandalisme. Ada juga setengah sekolah, mereka minta ibu bapa untuk menggantikan semula apa yang pelajar itu rosakkan. Jadi itu beberapa tindakan yang berlaku dan dijalankan di sekolah. Soalan Okey. seterusnya, apakah implikasi daripada perbuatan vandalisme? Di sekolah maksudnya. Ya. Implikasi dia ialah kita merosakkan peralatan-peralatan lah secara tidak langsung. Implikasinya ialah pelajar tidak dapat menggunakan peralatan ataupun kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah dalam keadaan yang baik. Mereka terpaksa menggunakan kemudahan-kemudahan yang rosak, kemudahan-kemudahan yang tidak lengkap. Jadi itu antara implikasi-implikasi terhadap orang ramai. Kalau terhadap pelajar yang melakukan vandalism itu, mereka ini biasanya mereka tidak akan tenteram lah, tidak rasa gembira, tidak rasa seronok kerana mereka seringkali melakukan kerana vandalism ni adalah salah satu kesalahan yang sangat berat. Jadi mereka ini biasanya akan dipanggil oleh guru disiplin
akan dipanggil oleh pengetua, penolong kanan hal ehwal murid untuk mereka dibantu, dan juga kadang-kadang mereka juga perlu berjumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling untuk guru bimbingan dan kaunseling bantu mereka menangani tingkah laku yang tidak baik inilah. Kerana tingkah laku ini biasanya adalah tingkah laku yang di luar kebiasaan manusia normal. Okay. Jadi impaknya kepada orang ramai ialah kita tidak mampu, kita tidak boleh menggunakan peralatan dalam keadaan yang baik sempurna lah. Manakala untuk diri sendiri, dia memberi kesan kepada tingkah laku dan juga emosi mereka yang melakukan vandalism itu. Okay. Soalan yang kelima, adakah pelajar yang terlibat dengan masalah vandalisme diberikan sesi kaunseling? Adakah terdapat berapa cara untuk guru menyelesaikan masalah vandalisme ini dalam kalangan pelajar? Okey. Betul, pelajar yang melakukan kesalahan vandalism di sekolah, setiap kesalahan yang dilakukan oleh pelajar yang dicatat oleh unit disiplin, mereka akan perlu melalui tapisan yang pertama dulu, iaitu mereka perlu berjumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling. Setelah mereka berjumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling, guru bimbingan dan kaunseling akan mengenal pasti apa punca kenapa isu ini berlaku, kenapa tingkah laku ini terjadi kepada pelajar. Okey, contoh, mereka selalu merosakkan kerusi, mereka selalu merosakkan meja. Kenapa? Jadi guru kaunseling mengenal pasti adakah tingkah laku itu disebabkan oleh beberapa perkara yang mereka hadapi, atau ada kesan-kesan psikologi lain yang mengundang mereka melakukan aktiviti-aktiviti itu. Jadi itu antara perkara yang berlaku apabila pelajar melakukan tingkah laku vandalism. Memang mereka akan diwajibkan berjumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling, dan guru bimbingan dan kaunseling akan membantu guru disiplin mengenal pasti kenapa mereka bertindak seperti itu. Dan kemudian guru bimbingan kaunseling bantulah mereka setelah mengesan atau mengenal pasti kenapa tingkah laku itu berlaku, maka guru bimbingan dan kaunseling akan melaksanakan sesi kaunseling dan seterusnya membimbing mereka untuk cuba sekurang-kurangnya mengelak daripada mengekalkan tingkah laku vandalism itu. Itu saja. Soalan terakhir, apakah tindakan yang boleh dilakukan untuk memastikan perbuatan vandalisme ni tak berlaku lagi di kawasan sekolah? Okey. Jika untuk mengelakkan daripada berlakunya vandalism ini di sekolah, perkara yang pertama ialah sokongan, sokongan daripada masyarakat sekolah sangat penting, iaitu di mana pihak sekolah dan juga masyarakat sekolah ni termasuklah guru dan juga pelajar, menjadi mata dan kepala kepada sekolah untuk menilai dan membantu mereka ini daripada melakukan kesalahan ataupun tingkah laku vandalism ini di sekolah. Selain dari itu, pihak sekolah juga sentiasa menerapkan atau membudayakan budaya membantu, di mana bagi mengelakkan murid-murid ini melakukan vandalism lah bila mereka berada dalam kelompok yang terlalu ramai, atau mereka suka berada di tempat-tempat yang kita boleh kenal pasti tempat yang menjadi tumpuan mereka untuk melakukan vandalism, kita hapuskan.
dan juga kita menggunakan kembali tenaga pelajar-pelajar yang melakukan kesalahan vandalism ini, iaitu dengan melakukan kerja sosial di sekolah. Kalau dia merosakkan tandas, maka kita minta mereka untuk gotong royong membersihkan semula tandas atau tempat-tempat yang mereka conteng itu. Kalau mereka merosakkan kerusi dan meja, kita ambil mereka semula. Apakah tindakan yang boleh dilakukan untuk memastikan perbuatan vandalisme tidak berlaku lagi di sekolah? Okey. Bagaimana cara untuk mengelakkan vandalism, iaitu yang pertama mengetatkan peraturan lah. Okey. Dengan cara kita menguar-uarkan kepada warga sekolah, masyarakat sekolah, okey, tentang peraturan, tentang denda atau hukuman yang perlu dilakukan kepada mereka yang melakukan kesalahan vandalism ini di sekolah. Okay. Selain daripada tu, kita menggunakan PRS, okay, pembimbing rakan sebaya dan juga pengawas sekolah, okay, untuk menjadi mata dan telinga kepada guru-guru disiplin khususnya, okay, dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan vandalism. Dan juga di sekolah kita ada kelab pencegah jenayah. Okay. Jadi ahli-ahli kelab pencegah jenayah boleh membuat kempen kepada masyarakat sekolah bagaimana untuk mengelakkan daripada berlaku vandalism. Dan juga kita memperingatkan kepada ibu bapa bagaimana dan apa yang perlu dilakukan kepada pelajar-pelajar sekiranya mereka melakukan vandalism. Jadi itu antara beberapa perkara yang boleh dilakukan kepada pelajar-pelajar dalam menangani isu vandalism di sekolah. Okey, baik. Itu sahaja soalan daripada kami. Jutaan terima kasih kepada Puan Maizatun kerana sudi berkongsi dan mengupas lebih lanjut mengenai vandalisme dalam kalangan remaja atau sekolah. Dan saya berterima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudi bersama dari awal hingga akhir Webex ini. Minta maaf dari kami atas kekurangan dan terima kasih kepada Puan Maizatun. Terima kasih. Okey, sama-sama. Cikgu pun mengucapkan terima kasih kepada anda semua dan cikgu ucapkan good luck lah kepada semua. Semoga cikgu membantu anda dalam menyelesaikan tugasan yang anda sedang lakukan sekarang. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan. Okey, terima kasih. Semua good luck. Terima kasih cikgu.